Alright, Assalamualaikum. So hari ni kita nak continue dengan assignment kedua, yang mana kita nak buat exercise ni pada hari ni. Kita nak recreate animation ni dalam Maya. Okay, so lepas kita dah buat ni, you guys akan come out dengan your own punya obstacle. Kena create your own obstacle, sketch up, just sketch on the paper. Lepas tu juga saya approve dan korang boleh continue untuk assignment kedua. So hari ni kita nak buat exercise saja. So ini benda yang korang kena buat lah, and try untuk follow dia punya timing dengan betul, dia punya principle dia dengan baik ya. Okay, so nanti saya akan provide dia punya platform dan juga dia punya video, okay, untuk awak buat reference. Kalau dia timing tu lari sikit-sikit tu tak apalah, saya pun tak follow exactly, saya tak follow 100% sangat, saya ubah sikit, tapi cuba dapatkan sehampir yang mungkin. Okay, so kita akan start buat dekat sini pada kali ni. Okay, so kita nak start buat dengan ni. Saya tak tunjuk sebab habis, so saya tunjuk macam mana style yang saya buat, macam mana cara saya animate untuk dapatkan animation macam tadi. Okay, so kita akan start dengan, kita tadi kalau tengok tadi dia ada macam, dia ada squash kan, mula tu sebelum dia lompat tu dia ada squash sikit, dan baru dia lompat. Okay, lepas tu masa dia lompat dia perasan dia punya bola tu berpusing 180 degrees. So dia pusing kat sini, lepas tu dia lompat kat sini, dan dia dekat sini. Okay, mungkin saya video ni kita just tunjuk sampai dekat sini je kot. Okay, lepas tu you guys boleh continue sampai habis lah. Okay, so kita nak start buat dia punya apa, squash. Okay, so saya agak lebih kurang macam tu, dan kita stretchkan dia dalam 2 frame. Kita squash dan kita stretchkan dia. Okay, so start dekat sini, kita pergi apa, kita keyframe kat bahagian tengah, kat mana tempat dia start melompat, dekat situ kita akan keyframe kat dia 10. Lepas tu saya buat dia lebih kurang 14 frame, daripada sini ke sini lebih kurang 14. Selalunya lah satu lompatan tu saya guna nombor genap. Sebab apa nombor genap? Pasal sebelum dan juga selepas lompatan tu, maksudnya pada awal dia dekat atas tanah dan mid-air, daripada mid-air pergi ke tanah balik, dia punya frames itu balance. Maksudnya dia pakai 7 ataupun 6 ataupun 5. Okay, so dia punya kiri dan kanan tu dia kena sama. So saya pakai lebih kurang 14. 16 boleh juga, tapi mungkin nampak a bit slow sikit. So 14 lebih kurang dalam 24 frame macam tu lah. Oh, saya ada animate sebelum ni. Okay, saya delete. Okay, so lepas tu kita pada frame 10 tadi. Okay, benda ni kita kena try buat post to post. Post to post tu means kita dapatkan dia punya basic frame dia dulu, lepas tu baru kita letak in between. Kalau kita pakai style straight ahead tu means dia animate dulu frame 10, lepas tu dia animate frame 12, lepas tu dia animate kat frame 14. Dia punya ikut turutan, yang mana benda ni tak sesuai untuk animation ni. So awak kena buat post to post. So kita pergi ke ni, mula-mula dekat sini kan, lepas tu kita akan pergi ke tempat mana yang dia akan landing. So saya nak buat dia landing dekat frame sini. So basically dia akan berpusing 180. Boleh frame negatif 180. Okay, lepas tu saya tekan S. Lepas tu basically dekat sini dia dah back to normal balik size dia. So saya tekan S. Okay, ini kita buat dia turun atas sebentar. Dan setiap kali dia buat perubahan, just press S. Okay, so basically kita dapat dia punya post dia.
daripada sini dan dekat sini. Okay, so kita dapat basic post to post. Okay, lepas tu kita pergi ke in between dia, which is tengah-tengah, dan kita naikkan dia sikit dekat sini. Okay, di sini pop, naikkan lompat sini. Okay, alright. So bila kita play, memang nampak pelik gila animation tu, sebab kita tak adjust dia punya graph editor lagi. So kita pergi ke Windows, pergi ke animation editor, pergi ke graph editor. Okay, first sekali saya nak adjust untuk part CY. So part CY yang mana, yang bahagian atas ni. So okay, sorry, make sure setiap kali kita buka graph editor kita tekan F. Okay, tekan F dulu, kita pergi ke translate Y, dan baru kita adjust dia punya animation dia. Okay, so saya tarik sikit, and then kawasan ni pun sama. Yang ni saya boleh naikkan dia ke atas, dekat sini pun kita naikkan ke atas, supaya yang ni dia terus melompat dengan laju. Sini dia delay, sebab tu kita panjangkan tadi. Dia bagi kat mid air tu dia delay sikit, and then baru dia turun dengan laju. Kalau awak ada buat adjustment dekat sini, kita set linear, awak kena make sure kat translate Z pun kita kena buat benda yang sama. Z ni yang pergerakan dia daripada kiri ke kanan. Okay, so kalau kata saya tak adjust kan, nampak dia macam pelik sikit, pergerakan tu nampak pelik sikit. Okay, so dia jadi pelik macam tu, dia punya naik dia pelik pasal dekat sini kita dah set dia linear, tapi dekat sini kita tak set dia linear, kita buat flat. So dekat sini tempat yang mana awak kena flatkan dia. In between ni tak perlu, pasal dia just pergerakan linear daripada kiri kanan straight forward. So kita just delete, and then dekat sini pun kita buat dia linear juga. Okay, kita nak dapatkan straight line kat situ. So kita akan dapat something macam ni. Okay, baik, kenapa dia tergencat belakang ni? Oh sorry, saya tak delete lah. Saya ada test sebelum ni, itu yang macam pelik sikit. Okay, okay, so kalau kita refer dekat bola ni, so kalau kita tengok kat frame dia landing tu, lepas tu baru dia turun ke bawah. Dia ambil tenaga dan dia nampak dekat sebelah. Okay, so kita nak buat benda yang tu juga. So dekat sini dia landing, apa kata saya sengitkan dia sikit. Okay, lepas tu kita nak buat dia lebih dalam 10 frame, 8 frame, 34 dalam 10 frame. Okay, kita nak buat dia turun ke bawah, dan baru kita buat dia lompat ke sini. Sekarang ni disebabkan benda ni sangat, kita kena make sure axis ni pun follow dia punya directions. So by right sekarang ni dia ikut world. World means dia ikut ni, dia ikut direction ni. So kita sekarang ni nak bagi dia follow object. So awak just press W, tekan left click, tukar kepada object. So sekarang dia follow direction bola tu. Kalau awak nak pergi balik ke world, tekan W, left click hold, and then pergi back world. So sekarang kita nak ambil object. Okay, lepas tu kita nak buat dia turun ke bawah sikit. Wih, benda kau teruk sangat. Something wrong dengan graph dia tu. Tak apa, kita check je. Ini kita turunkan dulu ke bawah. Lepas tu yang ni kita akan followkan dia dekat bawah ni. Ini punya teguk sangat susah nak. Saya punya mouse problem. Okay, sorry, kita tak keyframe awal tadi.
frame 24 lah tadi. Starting point dekat frame 24. So kat sini kita keyframe, then go 34, dan kita turunkan dia. Okay, tekan S. Okay, so sekarang ni basically kita nak biar dia terus turun dengan cepat kat sini. So sepatutnya dia tak ada slow out lah. Kat sini linear, dan sini baru dia slow out. Sini linear, dan sini dia slow out. Pasal dia tekan kan, dia tekan and then bila dia tekan and ambil tenaga dekat sini, so sepatutnya kat sini ada slowing down lah. So kita adjust, saya rasa kita adjust ni dulu. Kita tengok apa masalah sampai dia boleh. Okay, jadi saya bengek je tu. Okay, so sekarang kita check dekat graph editor. Animation, oh sorry, kat sini ada. Kita nak check apa yang menyebabkan dia jadi macam ni. Saya ingat macam ni. Okay, so kita pergi ke ground state Y. And sebabkan kita tak nak kacau part ni, sebab kalau kasi kacau ni dia akan affected sebelah sini kan. So kita just break the tangents. Just click this button and then kita boleh control individual. So yang ni kita nak dia linear, very linear. Yang kat sini kita nak bagi dia slowing down. So kita tarik dia panjang sikit. And then kita buat juga benda sama dekat translate Z. So ini kita nak dia linear, dan ini kita nak dia slowing down. So kita tarik dia panjang sikit. Okay, so kita tengok dia punya ni. Okay, tak berapa cantik sangat, tapi tak apa, kita cuba fix dulu yang ni pula. So yang ni pun kita nak make sure dia laju, dia turun dengan laju Okay, ada setengah student dia suka buat macam ni, dia adjust ikut kedudukan ni. So dia animate sikit-sikit, dia animate sini sikit, tekan S, dan animate sini sikit, dia tekan S. Cara tu tak berapa efficient, sebab nanti awak akan create a lot of keyframes here, and then mungkin nanti dia punya animation dia tak nampak smooth, dia nampak macam jagged sikit. So apa yang kita, cara yang paling kita kata convenience way untuk animate ni, kita kena adjust kat graph editor. So dekat sini saya memang akan tengok macam mana benda tu bergerak. Okay, saya buat macam ni. Sebenarnya kalau ada dua screen memang senang kerja, sebabkan screen kecil, so saya kena kecilkan graph editor macam ni. Okay, so ini saya letak sini. So yang ni obviously kita pakai rotate X lah, rotate X je, yang lain tak kacau. And then kita nak make sure dengan F, and then yang ni linear. Okay, yang ni kita buat dia linear, and then yang ni awak boleh tarik dia ke depan. Okay, nampak benda ni bergerak. Yang ni awak kena perhatikan dekat part mana awak nak dia turun, sebab yang ni kita dah set linear. Okay, so kita kena test. Okay, so dia nampak okay, cuma bola tu nampak sliding ke belakang. Okay, yang ni nampak macam dah okay. So kita adjust balik yang ni pula, part mana yang perlu dibetulkan. So dia pergi ke belakang means part CX Z yang kena dibetulkan kot. Ada part yang awak kena tarik. Saya sebenarnya tak tahu part mana yang kena tarik, part mana yang nak kena pindik. Saya try and error. Kita tengok mana yang okey, dan kita, sebab tadi saya perasan dia bila kita gerakkan dia tu, dia macam sliding ke belakang. So means ada something wrong dengan part CZ. Translate Z ada something wrong, sama ada yang ni perlu dipanjangkan ataupun yang belah ni yang perlu dipanjangkan. So kita kena test lah. So itu dah nampak kurang lah, kali sikit. Kita kena make sure dia ke depan.
Kalau dia macam sikit-sikit tu tak apa, pasal nanti tak berapa ni sangat pun. Macam tu nampak tak ada. Kita adjust lagi sampai kita dapat hasil yang betul-betul disukai ramai. Kenapa mouse saya ni dia ada macam gila sikit, tiba-tiba bergerak sendiri. Oh sorry. Okay, okay. So okay, dia ada bit off sikit lah. Saya rasa nak kena take time sikit untuk betulkan dia, tapi tak apa, kita proceed dulu. Nanti saya cuba betulkan balik part tu, sebab takut nanti video tu terlalu panjang. Alright, so kat sini kita 24 and sampai 34. So dekat sini saya nak buat dia squash. Okay, dekat frame 24 dan pergi ke 34. Dan geram ni tengok kenapa dia sliding off. Ni dah ok lah. Kat sini tak problem. Tak apa, sekejap saya betulkan. Terganggu tu mata. Alright, so kita squash dengan dia. Okay, lebih ke squash dengan dia sikit. Okay, lepas tu kita pergi ke graph editor. Ada setengah orang dia siapkan dulu the whole basic animation, lepas tu baru dia adjust graph. Tapi saya tak tahu kenapa saya suka tengok benda tu siap setiap kali saya buat animation. So yang ni kita nak buat linear. Kita nak linearkan bahagian depan supaya dia squash dengan laju. Lepas tu kat belakang tu baru dia ada slow out sikit. Kita bagi dia slow sikit masa dia hujung ni, dan dia ambil 2 keyframe untuk dia stretchkan. Okay. Okay. Oh, dekat sini saya lupa nak buat. Dekat mid air ni sepatutnya dia dah go back to normal size lah. Dekat mid air tak sepatutnya dia squash lah. Okay, so dia dah stretch dekat frame 36. Dan lepas tu kita nak buat dia dalam 16 frame lebih kurang. Pasal kita nak lompat dia tinggi sikit daripada yang tadi kita pakai 14 kan. So ini mungkin kita boleh pakai 16 frame. Kita nak buat dia lompat tinggi dan sampai ke sini. Okay, so macam tadi kita buat style post to post kan. So kita just pergi ke frame 52 sebab saya pakai 16 frame. 34, 36 kita keyframe. Kita kena keyframe dekat tempat yang sama kita endingkan yang belah controller atas ni. So kalau controller tu kita habis dekat frame 36, kat sini kita akan start dekat frame 36. So kita kena tekan keyframe dekat situ, 16 frame. So 52 lah. Sebab tadi kita ke 14 kan. So saya assume saya tambah 2 frame lagi lah.
Kalau saya pakai 14 juga, dia punya timing dia akan jadi sama, which is nanti nampak tak berapa best. So saya lainkan sikit dia punya timing dia. Saya tambah 2 frame lagi, 16 frame. Dan yang ni saya tak nak dia turun bawah je ni, saya nak dia straight. Dan saya tukarkan ni kepada world, dan kita buat dia straight ke sini. Okay, ni saya follow ni tadi tu kan. So basically kita nak buat post to post sekarang ni. So dia lompat, dia stretch je. Oh, dia tu lompat, tak apa. Okay, lepas tu kita pusingkan dia 180, 360 lah. Sebab tadi dah 180, pusing sekali lagi, so dia jadi 360. So dekat sini kita nak buat dia normal, tekan S. In fact dekat atas pun nanti kita buat juga. So tambah kiri kanan 8 frame lah, 844. Okay, so kat sini kita nak buat dia atas. Okay, so dekat sini kita buat dia normal size boleh. Kita lompat kat sini. Okay, so make sure lompatan yang kedua ni dia lebih tinggi daripada lompatan yang pertama. Alamak, lebih kurang. Pasal yang ni sepatutnya dia tinggi, pasal yang ni dia pakai momentum untuk menolak dia kan. So dia kena tinggi lagi lah, dia tak boleh lebih kurang sama. Okay, dah tu. Okay, so kita macam biasa kita adjustkan ke graph editor, animation editor, graph editor, and then kita adjust translate. Yang ni pula ni kita panjangkan. So kita tak nak affected belah belakang ni, kalau tak nanti dia sengit kan. So kita break tangent. So yang ni awak boleh naikkan. Kalau awak tak nak bukan macam tu, awak boleh klik this button, betul-betulkan sikit je. Bersama juga kita klik this button, linearkan, dan kita tarik. Okay, lepas tu buat juga translate Z. So yang ni saya tak nak in between. Dan yang ni kita boleh break tangent, klik this button, ini. Okay, make sure dia very straight. Okay, so animation akan jadi something macam ni. Okay, mungkin kat atas ni kita boleh tarik dia lagi panjang kot. Saya nak bagi dia lama lagi dekat atas. So, okay, satu benda lagi kan, kalau kita main dengan what dengan 2D pakai Flash ataupun kalau sekarang ni dia pakai apa, Adobe Animate. Ada satu tu dia panggil sebagai onion skin. So onion skin dia basically dia boleh nampak animation yang sebelum dan juga yang selepas, dan dia nampak dalam 10 frame sebelum dan 10 frame selepas ke 5 je. So dekat sini kita boleh buat macam tu. Kita pergi ke animation, modeling animation. Lepas tu kita pergi ke mana dah, tak ingat dah saya. Dulu ada satu button kat atas ni nama dia animate. So bila tak ada ni saya dah okay, go selected. So, tapi sebelum kita nak buat ghost, nama dekat sini ghost dalam 2D animation yang panggil onion skin. So awak boleh klik arrow key dekat keyboard arrow key atas tu, awak klik sampai dia select semua. Pergi ke visualize, ambil ghost selected. Lepas tu awak ambil custom frames dia ke custom frames. Okay, kita ambil custom key start before current frame, which is sekarang frame 44. So saya nak dalam 5 frame belakang dan juga 5 frame depan. Dan kita tekan apply.
Ini ke? Saya lupa. Custom frame step. Okey. Tadi custom key step yang saya ambil. Saya lupa dah. Okey. Ambil custom frame steps. Kita ambil 10 frame depan, 10 frame belakang. So yang ni dia akan buatkan awak nampak macam mana dia bergerak. Okey. So kalau kita main dengan graph editor ni, benda yang kita nak adalah bila duduk kat mid air tu, yang kita tarik bagi panjang dia punya tangent, kita nak dia jadi bentuk huruf U dekat atas ni. So barulah dia ada arc yang cantik. Kalau awak buat dia, kita tak adjust ni dan kita kecilkan dia ni kan, so dia problem dia akan jadi huruf V. Nampak tak? Jadi huruf V. So V ni jadi tak cantik lah dia punya arc tu. Dia punya bouncing ball masa dia melompat kanan ke kiri atau kiri ke kanan tu jadi tak cantik dia punya lengkungan dia kat sini. So kita kena make sure dia jadi huruf U kat sini. Okay, curve dia cantik. So lagi panjang awak tarik, dia akan jadi lagi ni lah. Tapi obviously kita tak nak dia jadi sampai macam tu lah, akan level dia. Okay, agak-agak lebih kurang macam tu. So bola rapat-rapat ni maksudnya kat situ ada slot in dan slot out. So yang jauh ni means dia apa, dia linear. So dekat sini dia laju. So lagi jauh pergerakan antara satu frame ke satu frame ni, dia maksud dia bola tu pergerakan kat kawasan tu dia laju. Okay, so itu satu benda lah kalau awak nak tengok lah. Setengah orang dia tak nak tengok benda tu, so dia just off je. So kalau kata awak nak off balik, just pergi ke visualize, ambil unghost all. So dia akan unghostkan dia. Okay, so yang ni pun benda yang kita nak betulkan. Start frame 36 ni sebab okay, frame 36 kita 1, 2, 3. So ini saya main agak-agak je. Kalau kata tak okey, kita betulkan balik nanti. So saya pakai lebih kurang 4 frame, lepas tu saya kurangkan 3 frame, lepas tu mungkin 2 frame, 1 frame, 1 frame. Bagi dia shape balik. Oh, kosongkan je, tekan S. So kita try tengok. Buruk. Boleh lah bang. Okay, so ini benda yang dia punya step dia. Awak kena tahu untuk dapatkan kat mana post to post dia, and then kat mana yang awak kena letak in between, dan kat mana, dan bila masa pula untuk awak nak main dengan graph editor dia. Okay, kalau saya teruskan ni, saya akan buat garisan yang lurus ni. Next, post to post adalah daripada sini sampai dekat sini. Okay, so awak boleh, ataupun kat sini pun boleh tak sebenarnya. Sini mungkin awak dalam 6 keyframe tu, kita just tarik dia turun bawah, kita bikin sampai sini. Ni awak kena main graph editor balik sebab nampak pelik kan. So ni awak kena graph editor sebab ada slot out ni. So ni just make sure awak linearkan dia. Kita boleh linear kat sini tak? Linear, set linear. Okay, lepas tu daripada sini kita akan check. Yang ni saya tak tahu berapa frame yang sesuai, saya agak-agak je. Oh, kita dapat ni. Ini mungkin dia berbelit sikit. Okay, lepas tu kita letak between kat sini, and then kat sini. Dan awak kena check balik sama ada dia betul-betul kena ataupun tak.
So okay, then kena banyak main dengan graph editor apa semua. Yang ni laju sangat kot awak kena tambah lagi keyframe ni. Okay, so saya stop sampai situ. Saya harap korang boleh continue and siapkan. So I wish you all the best. Thank you so much. Assalamualaikum.